Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Suara boleh dengar Kalau boleh dengar, insya-Allah komen. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari itu saya ada kongsikan berkenaan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini saya akan sambung, minta kongsi supaya ramai kawan-kawan dapat bersama dengan kita malam ni. Pada 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu bila Jibril alaihi salatu wasalam datang jumpa Rasulullah dan tanya apakah pandangan Jibril berkenaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dunia ini, maka Jibril kata, Allah amat menanti-nantikan akan kedatangan Rasulullah, iaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dua saja pilihan kita ada, tuan-tuan. Sama ada hari terakhir kita itu hari yang Allah nantikan kita pulang, atau seperti mana Allah nantikan kepulangan Rasulullah, ataupun na'udzubillah hari Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Perkara ini perlu kepada renungan, kepada tangkisan. Allah beritahu kepada Jibril bahawa Allah menanti-nantikan akan kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah doa supaya hari terakhir kita, hari kematian kita, hari yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan kita. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji pada tahun 11 Hijrah, Nabi pulang ke Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah utuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, dan Nabi berjalan bersama Sayyidina Muaz hingga keluar ke daripada kota Madinah. Sebanyak 7 batu Rasulullah berjalan bersama dengan Sayyidina Muaz sehingga ketika nak utuskan beliau ke Yaman. Rasulullah sangat sayang kepada Muaz. Rasulullah kata, ya Muaz, inni la uhibbuka, aku sayang kepada engkau. Tak pernah lagi directly Nabi sebut perkara ini kepada sahabat itu sendiri, kecuali kepada Muaz yang Nabi ucapkan direct kepada Muaz. Kemudian Nabi kata kepada Muaz, wahai Muaz, asa alla talqani ba'da ami hadha, mungkin kau tak akan bertemu dengan aku lagi selepas tahun ini. Selepas 7 batu Nabi berjalan dengan Muaz, Nabi kata, mungkin selepas ini kamu tak akan bertemu dengan aku lagi. Maka Muaz menangis teresak-esak. Nabi kata, la'allaka an tazura qabri wa masjidi hadha, mungkin yang kamu akan temui bila kamu datang kembali iaitu masjidku dan raudahku, yang kuburku. Sebenarnya pesanan itu Nabi nak berikan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku dah tak ada lagi,
yang kamu akan datang ziarah. Selepas ini siapa saja yang datang akan datang menziarahiku di kubur aku dan akan menziarahi masjidku, Masjid Nabawi. Pada hujung bulan Safar, Nabi SAW dah mula sakit. Ketika itu Nabi telah memilih untuk berada bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi mula manggil sahabat seorang demi seorang untuk bertemu dengan mereka. Nabi akan panggil mereka, Nabi akan doa untuk mereka, awakumullah, hafizakumullah, semoga Allah bersama dengan kamu selepas aku, semoga Allah pelihara kamu, semoga nasrakumullah, semoga Allah bantu kamu selepas aku. Bayangkan para sahabat, kita boleh hanya imagine saja bagaimana kesedihan mereka bila lihat Rasulullah dah tenat, dan Rasulullah sendiri memberi isyarat kepada mereka bahawa Rasulullah akan pergi tinggalkan mereka, dan Nabi doakan untuk mereka. Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu an, Nabi baringkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu an bukan sahaja menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lah yang jaga Sayyidina Ali daripada kecil, dan dialah anak kecil yang pertama yang memeluk Islam, yang telah kata kepada Rasulullah, aku akan bantumu ya Rasulullah. Nabi baringkan Sayyidina Ali dan Nabi sapu belakang Sayyidina Ali radhiyallahu an berkali-kali. Dan Nabi ucap, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu selepas aku. Doa khas Nabi doa untuk Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan Nabi pesan kepada para sahabat, sampaikan salam kepada umatku selepas aku, dan beritahu mereka untuk sampaikan salam kepada mereka yang datang selepas mereka. Itu sayang Rasulullah kepada kita. Ketika Nabi tenat pun, yang Nabi risau, yang Nabi sampaikan salam adalah tentang umat Nabi, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang kemudian. Bila seorang nak meninggal dunia, kita lah kan, di kalangan kita akan fikir tentang anak kita, isteri kita. Nabi tak fikir langsung. Bila Fatimah radhiyallahu anha datang jumpa Rasulullah, Rasulullah bisik kepada puteri baginda bahawa aku akan pergi meninggalkan kamu semua. Maka Sayyidatina Fatimah menangis teresak-esak. Rasulullah panggil balik Nabi, bisik sekali lagi. Nabi kata, jangan menangis, kan engkau lah yang pertama yang akan datang bertemu dengan aku, iaitu akan meninggal selepas aku. Maka Fatimah telah meninggal dunia 6 bulan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta bantuan Fadl bin Abbas dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk bawa baginda ke masjid. Dalam masjid Nabi berikan khutbah pendek, kan Nabi dah tak mampu berjalan, tak mampu bercakap, tak ada kekuatan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dengan lemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah aku pernah menyakiti sesiapa daripada kalangan kamu, balaslah balik. Kerana aku tak mampu tanggungnya di akhirat. Kalaulah aku ada berhutang dengan sesiapa, maka tuntutlah sekarang, aku akan lunaskan. Aku tak mampu untuk tampungnya pada hari kiamat nanti. Nabi berulang kali Nabi cakap perkara yang sama, Nabi tanya perkara yang sama berulang kali. Sehinggalah para sahabat mereka sangka selagi tak ada orang jawab, Nabi tak akan diam. Berulang kali Nabi sebut, kalaulah ada sesiapa yang aku berhutang dengannya, tuntutlah hari ini. Seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, Rasulullah ada hutang saya 3 dirham. Nabi kata, wahai saudaraku, pasti saya mungkin akan ada hutang dengan kau. Ingatkanlah daku, bilakah yang aku berhutang dengan kau. Maka dia kata, satu hari seorang pengemis datang jumpa Rasulullah. Baginda tak ada duit, maka Rasulullah minta daku untuk berikan kepada pengemis tersebut. Maka Rasulullah kata, ya betul, aku ingat. Maka Nabi kata kepada Fadl bin Abbas, wahai Fadl, boleh tak kau tunaikan hutang aku, hutang ini bagi pihak aku. Ketika itu 3 dirham pun Nabi tak ada untuk tunaikan hutang tersebut. Kita punya persiapan untuk kita meninggal dunia, kita siapkan ahli keluarga kita dengan bekalan harta benda, dengan bank balance. Tapi Rasulullah nak tunaikan hutang, nak lunaskan hutang 3 dirham pun Rasulullah tak ada ketika itu. Rasulullah kata kepada Fadl bin Abbas, wahai sepupuku,
boleh tak kau ambil tanggungjawab untuk tunaikan 3 dirham itu? Fadal bin Abbas menangis, dia kata, kenapa tidak ya Rasulullah, aku akan tunaikan, aku akan ambil tanggungjawab. Ketika itu Nabi SAW dah mula amat sakit selama 2 minggu. Daripada 27 Safar, Nabi SAW dah mula sakit. Kemudian Nabi berada di rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Seperti yang saya ceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pada hari Khamis malam Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tenat dan Nabi tak dapat bangun lagi. Berkali-kali Nabi cuba bangun, Nabi pengsan, Nabi cuba bangun, Nabi pengsan. Maka Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, mintalah Abu Bakar, iaitu ayahmu, untuk memimpin salat. Ketika itu Abu Bakar di belakang, dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku seorang yang hatinya sangat lembut, sangat lemah. Setiap kali dia baca Al-Quran dia akan menangis. Biarlah Umar yang memimpin. Nabi kata, wahai Aisyah, perintah Abu Bakar yang memimpin. Maka saya pendekkan cerita, Abu Bakar Siddiq memimpin solat. Dan Nabi SAW pada hari Sabtu, Nabi sempat solat di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Nabi datang, mereka sedar, dan Abu Bakar cepat-cepat berundur ke belakang, tapi Nabi isyarat untuk teruskan, dan Nabi solat di bahagian kanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti saya dah ceritakan sebelum ni, saya ulang balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam panas. Selama 2 minggu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam demam yang teramat panas, sehingga malaikat Jibril akan datang setiap hari, datang tanyakan khabar Rasulullah, dan Nabi akan jawab, wahai Jibril, sakit yang teramat. Tapi Rasulullah dah tahu bahawa ini adalah sakratul maut yang setiap manusia yang hidup pasti akan merasainya. Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mula dapat kekuatan sedikit. Maka pada waktu subuh hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, dan Nabi buka pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi angkat tirai. Maka Nabi lihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan salat, dan Nabi tersenyum gembira, kerana inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mahukan, untuk sediakan umat ini untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di riba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri meriwayatkan bahawa yang terakhir ialah miswak yang aku telah gigit, lembutkan, dan aku telah berikan kepada Rasulullah. Bila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lihat ke arah miswak berkali-kali. Maka Aisyah radhiyallahu anha tanya, Rasulullah nak miswak? Nabi memang kerap miswak, membersihkan mulut. Nabi kata, ya. Maka Sayyidatina Aisyah telah lembutkan dan telah gosokkan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hembuskan nafas Nabi yang terakhir, Sayyidatina Aisyah menjerit sehingga semua orang dengar akan jeritan itu, dan mereka menangis teresa-esa. Hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam datang dengan malaikat Mikail. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam datang, masuk jumpa Rasulullah dan beritahu bahawa malakul maut berdiri di depan pintu meminta izin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, masuklah, kenapa duduk luar? Dia masuk, kata dalam, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah, sepanjang saya melaksanakan tanggungjawab mengambil nyawa, tak pernah lagi Allah meminta daku untuk meminta izin kecuali daripadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syarat kepada Jibril, dan Jibril kata, ya Rasulullah, selepas dia izinkan aku untuk tanya kepada Allah, Rasulullah tertanya kepada Allah, apakah yang Allah Subhanahu wa taala akan binasakan, Allah akan azab umat Rasulullah selepas Rasulullah tak ada lagi. Seperti saya cerita tadi, Nabi panggil seorang-seorang, Nabi doa, awakumullah, nasarakumullah, selepas aku semoga Allah pelihara kamu, Allah bantu kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala membela kamu. Jibril kata, biarlah aku tanya kepada Allah dulu. Jibril pergi dan pulang bawa berita gembira kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah berjanji tak akan binasakan, tak akan azab umatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa pandangan kamu? Jibril kata, Allah kata kalau Rasulullah nak teruskan hidup, benarkan dia, kalau nak kembali, kembali.
Nabi SAW tanya kepada Jibril, apa pandangan Jibril? Jibril kata, ya Rasulullah, Allah amat menantikan kepulanganmu. Itu yang saya sebut awal tadi. Alangkah bahagianya kalaulah kepulangan kita dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah malangnya kalaulah kedatangan kita dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh muhasabah sendiri amalan kita setiap hari. Kalaulah hari ini hari terakhir kita, adakah Allah sedang menunggu dengan gembira bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kebumikan para sahabat yang syahid di jalan Allah? Nabi kata, semoga ya Allah dia bertemu dengan kau dengan keadaan dia tersenyum dan kau juga tersenyum ya Allah. Bayangkan betapa gembiranya kalau Allah bertemu dengan kita dalam keadaan tersenyum. Tapi cuba kita muhasabah amal kita. Hari ini pun cukuplah. Adakah Allah akan gembira dengan kita? Betapa banyak kelalaian, kesilapan, dosa kita langgar apa sahaja yang Allah perintahkan. Amr bin As kata bila dia nak meninggal dunia, dia kata, ya Allah, kata, engkau perintah aku langgar perintahmu. Kau larang aku buat larangan, tetapi yang aku mampu kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah kita semua. Kita pun tak tahu, tapi tuan-tuan, kalaulah Allah tak gembira dengan kita pada hari kepulangan kita, maka binasalah kita. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata pada hari terakhir, dia kata kepada anak dia Abdullah bin Umar, baringkan aku di atas bumi ini, di atas tanah. Abdullah bin Umar letak di atas ribut, dia kata di atas tanah, dan dia geserkan pipinya dan dia kata, wailaka ya Umar, dan musnahlah kamu wahai Umar, illam yaghfir laka rabbuk, kalaulah Tuhanmu tidak ampunkan kamu. Kalaulah Allah tak ampunkan kita hari akhir kita, maka manalah kita nak pergi kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril terus beri pengumuman bahawa Allah amat menantikan akan kepulanganmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi wafat, dua pesanan Nabi yang Nabi berikan, as-salah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah hubungan baik, buatlah hubungan baik dengan orang bawahan kamu. Ini siapa saja ada kuasa dia menindas, siapa saja ada kekuatan dia menekan, siapa saja ada kebolehan dia meremehkan, menghina orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan as-salah, jagalah salat. Dalam apa keadaan pun jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat, iaitu jagalah hubungan kamu dengan Allah. Wa ma malakat aymanukum, dan jagalah hubungan kamu dengan orang bawahan kamu, dengan orang yang lebih lemah daripada kamu. Kemudian Nabi hembuskan nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di riba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah sendiri meriwayatkan, dan dia menjerit bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan dan diikuti oleh para sahabat lain. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar tak ada, maka Umar telah keluarkan pedang. Kata, siapa kata Rasulullah dah wafat, aku akan penggal kepalanya. Bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang, dibuka kain yang menutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, wa Rasulah wa Safiyyah wa Khalilah, dia kata, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, wahai kawanku, kau tak akan menderita lagi selepas ini. Kerana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tahu betapa banyak Rasulullah menderita seumur hidup baginda sallallahu alaihi wasallam demi sampaikan tanggungjawab, demi tunaikan tanggungjawab, sampaikan wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah, yang Allah bagi amaran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Seumur hidup Nabi bersusah, Nabi bersedih, Nabi mengorbankan kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar kata, wahai kawanku, wahai kekasihku, kau tak akan susah lagi, tak akan menderita lagi selepas hari ini. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah naik ke atas mimbar seperti yang kita tahu, dan dia telah berikan khutbah bila huru-hara berlaku dan semua tak tahu apa yang berlaku. Maka dia telah baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang daripada Rasulullah
Seperti mana rasul-rasul lain telah meninggal dunia, Rasulullah juga telah wafat. Kemudian dia telah berikan khutbah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau kau orang sembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggalkan dunia. Man kana ya'budu rabbah fa innahu hayyun la yamut. Kalau kamu sembah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi datang membawa dakwahnya, iaitu untuk menyembah Allah, la syarika lahu, tanpa kamu syarikkan sesiapa dengan Allah, maka Allah hidup dan Allah kekal hidup, tak akan mati sampai bila-bila. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah Rasulullah dimandikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Fadl bin Abbas dan seorang hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menangis sambil dia siram air dan dia kata, ya Rasulullah, kalaulah Tuhan tidak larang kami. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti saya sebut tadi, bukan sekadar menantu Nabi, tapi daripada kecil lagi Nabi yang jaga dia, sebab Abu Talib miskin. Abu Talib jaga Rasulullah, Rasulullah jaga Abu Talib daripada kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jaga dia. Sebab tu bila Nabi kahwinkan dia dengan Fatimah, Nabi kata kepada Fatimah, wahai putriku, aku telah kahwinkan kau dengan seorang yang paling aku sayang. Ali radhiyallahu anhu kata ketika mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalaulah bukan kau larang kami daripada menangisi dengan, maksudnya dengan kuat, itu nauhah, maka hari ini kami dah menangis seperti orang gila. Maksudnya kami tak dapat tahan perasaan kami lagi, yang kami dah tak ada lagi kamu bersama kami. Sambil menangis, air mata tak berhenti dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam disolat oleh Jibril dan Mikail dulu, kemudian diikuti oleh ahli bait, seorang-seorang datang. Bukan seperti solat jenazah biasa, ahli bait dulu datang, kemudian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian para muhajirin datang, kemudian para ansar datang. Bila lahat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam digali oleh Abu Talha, lahat, maka Mughirah bin Syu'bah dia sengaja jatuhkan cincin di dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata kepada Sayyidina Ali, dia sengaja jatuhkan, dia kata, boleh tak aku turun ambil cincin ku? Ali kata, ambillah. Maka bila dia turun, dia peluk Rasulullah dan dia menangis teresak-esak, sehingga semua yang ada pada hari itu telah menangis. Tak dapat tahan lagi perasaan mereka, kerana Rasulullah tak ada lagi bersama dengan mereka. Seperti mana Ummi Aiman, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar pergi menziarahi Ummi Aiman. Ummi Aiman menangis. Ummi Aiman inilah yang jaga Rasulullah daripada kecil, kan. Dia menangis. Abu Bakar kata, kenapa menangis? Kami akan datang menziarahi kamu, jaga kamu seperti mana Nabi jaga engkau. Ummi Aiman ni bukan ibu kandung Nabi, seorang perempuan Habsyah, hamba saja, tapi dia, Nabi panggil dia Ummah, Nabi sayang dia. Dia kata bukan itu saja, dia kata satu, Rasulullah dah tak ada lagi, satu lagi dah terputus wahyu. Dulu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, kita terima wahyu. Itulah tangisan. Jibril alaihissalatu wassalam kata sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia kata, ya Rasulullah, selepas hari ini, dia menangis, selepas hari ini aku pun tak akan datang ke atas muka bumi ini lagi. Dan Nabi kembali kepada Allah dengan sebut Allahumma rafiqal a'la. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi tinggalkan kita, dan Nabi kata, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku bukan tinggalkan kamu keseorangan tanpa bimbingan, tetapi aku tinggalkan kamu, wahai umatku, dalam keadaan, dalam kecerahan. Lailuha kanahariha, malam pun seperti siang. La yazighu anha illa halik, tapi hanya mereka yang binasa sahaja yang akan tersesat daripadanya, kerana Allah, aku dah tinggalkan semua. Dan Nabi kata, aku akan tunggu kamu di mahsyar nanti, bila mana semua Nabi daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi Isa AS akan sebut, ya Allah, diriku ya Allah, diriku ya Allah. Nabi akan kata, ya Allah, umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku, yang akan menggigil, mengangkat tangan ketika itu. Dia akan kata, ummati, ummati,
ummati ya Allah, peliharalah ya Allah, selamatkanlah umatku, masukkanlah mereka dalam syurga. Rasulullah kata, aku tidak tinggalkan kamu tanpa apa-apa, aku dah berikan segala-galanya kepada kamu. Pada Hajjatul Wida pun Nabi kata, bukankah aku telah sampaikan? Semua sahabat kata, telah ya Rasulullah, bahkan kamu telah tunaikan dengan hak yang lebih sempurna daripada yang sepatutnya. Maka Nabi kata, ala falyuballigh asyahidul ghaib, maka siapa yang hadir hendaklah sampai kepada mereka yang tak ada hari ini. Cuba kita bayangkan, satu hari kita akan bertemu dengan Rasulullah, satu hari kita akan kembali kepada Allah. Apakah yang kita telah buat sesuatu yang bakal mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap orang hidup, datang dan pergi, fikir tentang anak isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi peluk seorang-seorang anak Nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh je Nabi dah doa. Ya Allah, Nabi dah nampak bila Nabi panggil Hasan Husain, Nabi peluk mereka, Nabi menangis sebab Nabi lihat mereka ni akan, seorang akan mati dengan diberikan bacun, seorang lagi akan dipancung kepala. Tapi Nabi tak doa juga untuk mereka. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa adalah, ya Allah, peliharalah. Nabi minta Jibril pergi jumpa Allah, bukan minta jaminan untuk anak keluarga, kata selepas aku Allah akan jaga tak ahli bait. Tak, Nabi kata tanya Allah, apa Allah akan buat dengan umatku selepas aku. Bila Allah berikan jaminan, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kepada Allah Subhanahu wa taala pada 12 Rabiul Awal. Pada hari ini kebanyakan kita mengenang akan kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perselisihan juga tentang tarikh yang confirm adalah hari Isnin, sebab Rasulullah sendiri bersabda, bila Nabi berpuasa, ada orang tanya kepada Rasulullah, mengapa baginda berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata, kerana aku dilahirkan pada hari Isnin. Tapi kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang confirm, yang pasti, iaitu pada 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala telah panggil selepas Nabi tunaikan tanggungjawab, selepas Nabi susah payah sampaikan kepada kita Al-Quran yang ada hari ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada hari ini, yang kita kerap abaikan. Kita utamakan prinsip kita, kita pentingkan pendirian kita. Kita kata alah sunnah saja, apa salahnya? Kita lupa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menderita seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akhirnya telah wafat, seperti mana Sayyidina Abu Bakar kata, dan seperti mana Rasulullah kata kepada Fatimah radhiyallahu anha, ma ala abiki karban ba'dal yaum, ayahmu tak akan sakit lagi, tak akan menderita lagi selepas hari ini. Satu hari masa Nabi pergi berdakwah di kafilah haji yang datang pada awal di zaman Makki, satu kabilah tu mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah halau Nabi naik unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak puas hati, mereka baling lembing kepada unta, dan unta itu meloncat dan telah lempar Rasulullah jatuh ke bawah. Mereka baling pasir dan mereka telah ludah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Fatimah kecil, Fatimah radhiyallahu anha ketika meninggal dunia pun baru berusia 24 ataupun 25 tahun. Maka Zainab radhiyallahu anha yang datang. Zainab datang bawa air, bila mana diberitahu sampai berita, dia datang lari. Dan bila dia lihat Rasulullah didera, dihina seperti itu, maka dia menangis, kata, wahai ayahku, apa salah ayah sehingga mereka buat seperti ini, berlaku seperti ini dengan ayah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis peluk Zainab. Nabi kata, wahai putriku, jangan kau menangis, kerana dengan pengorbanan inilah satu hari nanti agama yang dibawa oleh ayahmu akan sampai ke bandar dan ke setiap kampung. Tuan-tuan, agama bukan datang dengan percuma, dengan mudah kepada kita. Kita sangka tak ada apa lagi, kan? Kita semua dah dapat, dah beriman, tak ada apa-apa lagi. Kita lupa betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah untuk kita, betapa Rasulullah menderita untuk kita, betapa Rasulullah menangis untuk kita seumur hidup Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunggu di mahsyar untuk kita, di Telaga Kausar. Nabi kata kepada orang Ansar, kan, kita semua kena ingat ini bukan untuk orang Ansar. Sabda Nabi walaupun untuk mereka, tapi Nabi sampaikan kepada kita. Sebab tu Nabi kata semua
Nabi kata, selepas aku orang akan hina kamu, orang akan menindas kamu. Nabi kata, jangan balas dengan apa-apa keburukan. Isbiru hatta talqawni 'ala al-haud, sabarlah dan datanglah. Sabarlah sehingga kamu datang bertemu dengan aku di Telaga Kausar nanti. Bukan mudah kan, kita pun tak tahu nasib kita, sama ada kita akan berjaya sampai ke Telaga Kausar, tapi kita mengharapkan. Allahu Akbar, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada hari penghisaban nanti, aku akan minta, ya Allah, biarlah aku yang hisap umatku. Nabi tak akan benarkan, Allah tak akan benarkan. Bila Rasulullah SAW kata dengan harapan bahawa kalaulah aku yang hisap, aku akan ringankan hisap umatku. Begitu Nabi sayang kepada kita. Tapi Allah tak akan benarkan. Dan Nabi kata, tahu sebab apa? Sebab Allah adalah Arhamur Rahimin. Sayang Nabi kepada kita tak sampai ke tahap sayangnya Allah kepada kita. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kalaulah kamu sembah Allah, itu Tuhan Nabi Muhammad, Allah hidup selama-lamanya, maka Allah tak akan benarkan. Kerana apa? Allah takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil hati bila melihat kesilapan, dosa yang dibuat oleh umat Nabi, penghinaan terhadap sunnah Nabi yang berlaku. Mungkin Nabi tak dapat terima, Nabi tak dapat lihat, Nabi tak dapat maafkan, tapi Allah boleh maafkan. Ini pun Rasulullah bagi tahu kepada kita. Ini tuan-tuan bayangkanlah, Allah sayang, Rasulullah sayang kita, tapi Allah lagi sayang kita. Mana mungkin kan Allah tak sayang kita? Kerana sayang kita lah Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, untuk menderita di atas muka bumi ini tanpa cukup makan, tanpa ada pakaian yang sempurna, tanpa ada apa-apa, tapi bersusah payah untuk sampaikan kepada kita. Dakwah ni bukan perkara yang kita seperti kita sampaikan hari ini. Saya pun kadang kita fikirkan duduk dalam bilik yang ada kipas, ada aircon, kita sampaikan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dilontar batu, tak ada tempat Nabi nak melindungi diri. Nabi terpaksa bersembunyi. Hari ini kita sikit pun kita dah kata kita kena buat peripat. Nabi tak ada apa-apa. Allah bersama dengan Rasulullah, dan Nabi dah kata dah, selepas aku pun Allah akan bersama dengan kamu. Siapa saja yang sampaikan risalah aku, Allah akan bantu mereka seperti mana Allah bantu aku sehingga hari kiamat. Yang ini pendek saja, dan saya rasa saya nak cakap juga hari ini walaupun sekejap, kerana mengenang akan hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, yang tak dapat nak kita tanggisi secukupnya. Bila dapat peluang, pergilah kan ke Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Muaz, tadi saya cerita tak habis, Nabi kata kepada Muaz, bila Muaz radhiyallahu anhu menangis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan menangis, inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Yang paling dekat dengan aku esok di hari daripada mahsyar nanti adalah orang yang paling bertakwa, tak kisahlah dia siapa, tak kisahlah di mana saja dia berada. Inna awlan nas biyal muttaqun. Orang yang paling bertakwa dialah yang akan dibangunkan paling dekat dengan aku di mahsyar nanti. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti daripada mahsyar nanti, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Jagalah takwa, jagalah salat, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa yang seperti mana saya sebut hadis tadi, Nabi kata yang paling dekat dengan aku, tak kisahlah di mana saja kamu berada. Sebab Nabi nak utuskan Muaz, dia nak pergi kiamat, dan Nabi dah bagi tahu dah, kata saya tak akan bertemu lagi. Nabi kata inna ulan nasi biyal muttaqun
yang akan paling dekat dengan aku di mahsyar nanti adalah mereka yang paling bertakwa. Jagalah takwa tuan-tuan, tak ada apa yang lebih berharga daripada takwa. Hudal lil muttaqin, kejayaan dan segala-galanya untuk mereka yang bertakwa. Dan banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kita, Nabi beri syafaat kepada kita, dan ikutlah sekecil-kecil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah anak-anak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya kita orang Islam tidak mengetahui akan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terbaca tadi kata Rasulullah adalah contoh insan terbaik terbaik yang sepatutnya dicontohi. Tak cukup sekadar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahajalah panduan kita. Tak ada apa-apa lain selain daripada Rasulullah. Jalan lain Allah tak terima. Muhammadur Rasulullah, itu sahaja jalan yang Allah akan terima. Bila Allah kahwinkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa, Allah kata kepada Nabi Adam, bayarlah mas kahwin, mahar. Adam kata, nak bagi apa? Maka Allah kata, bacalah, berselawatlah kepada Rasul yang aku akan bakal utuskan daripada keturunanmu. Sekali selawat kepadanya, itulah mahar kamu untuk Hawa alaihissalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan kekalkan kita atas iman. Seperti mana saya sebut, semoga hari terakhir kita ini hari yang menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Ij'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yaumun alqaka fi. Allah, jadikanlah umur aku yang terbaik umur aku yang terakhir, amalku yang terbaik amalku yang penghujung, dan hari yang terbaik adalah hari yang aku bertemu denganmu ya Allah. Kita tak tahu, kalau hari ini pun kita tak yakin hari ini terbaik untuk kita, bagaimana kita nak yakin besok? Muhasabahlah diri, menangislah depan Allah, ya Allah saya salah, ya Allah ampunkanlah dosa saya, ya Allah terimalah sedikit sebanyak amalan saya yang tak ada apa, solat saya pun tak tahu, sayang saya lebih kepada orang lain. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala terima perjumpaan kita hari ini. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.